Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tadi buat correction sikit. 8:05 minit pagi. Pagi ni punya program. So pagi ni semangat kuat-kuat sikit. Hari ni suasana di tempat saya ni mendung-mendung, sejuk. Malam tadi pun ada hujan sikit-sikit, hujan rintik-rintik sahaja. Panas jugalah. Okey, topik pagi ni yang pertama sekali, sebelum apa-apa pagi, saya doakan semua rakan-rakan di FB semuanya sihat, semuanya bersemangat, semuanya sentiasa okey, semua positif, semua berlaku perubahan dalam diri, semua kita sama-sama mengubah diri menjadi positif, sentiasa bersemangat. So topik pagi ni sambung kepada video semalam. Topik pagi ni sempoi. Macam ada lagu. Ada lagu apa ya? Saya lupa tu. Topik ini kita sukses sebenarnya sambung daripada semalam. Semalam adalah tindakan kita. Jadi sebelum persembahan tu kita ada satu video. Kita ada satu video tentang pertahanan diri. Pertahanan diri. Macam berperang pula kita. Pertahanan diri apabila kita nak sukses dalam hidup kita, nak buat perubahan dalam hidup kita, kita kena sediakan pertahanan dalam diri kita. Kemudian dari segi pertahanan dalam diri kita tu, kita pula akan membentuk pertahanan diri kita akan membentuk kita punya tindakan kita. So macam mana tindakan kita, okey tak okey, itu semua pun kita kena belajar, kita kena tengok dan kita kena study. Good morning kawan-kawan. So ini ceramah pendek saya pagi ni. So sambung pada semalam, itu tindakan yang kita buat tu, cikgu, macam mana saya nak, bila saya nak mencapai sesuatu tu, tindakan saya tu saya tahu. Cikgu cakap, mungkin saya boleh faham, cikgu, tindakan kita kena buat itu, buat itu. Jadi apa yang akan melonjak kita untuk melakukan? Cho, good morning. Chokiah, good morning. Selamat pagi. Anda orang pertama. Semoga anda sukses. Duduk di sini, anda tengok kita ni ceramah merapu saya pagi-pagi ni. Okey, jadi topik hari ni apa, sambung pada ni yang ketiga punya video. Dari 3 hari saja saya buat ni, sebenarnya khas untuk salah satu kita punya action adalah esok. Esok hari Jumaat, World 10 akan ada satu training khas selama 3 hari 2 malam. Itu adalah salah satu dia lah yang di Sungai Petani. Okey, jadi saya dah share dengan anda bentuk pertahanan. Bila kita nak buat sesuatu sukses tu, kita kena memahami itu, kita buat pertahanan dalam diri kita. Sebab itu maksudnya pertahanan tentang halangan-halangan yang akan mula menjadi satu penghalang apabila kita nak buat. Kemudian video semalam saya ada cerita tentang tindakan apa yang kita kena buat. Tapi hari ni pula sambung dari tindakan apa yang kita buat tu, apa sebenarnya yang menolak hati kita untuk kita mencapai. Maksudnya, kenapa kita nak sukses? Kenapa? Anda kata anda nak bertindak untuk sukses, okey, anda nak berjaya, tapi soalan saya, why? Kenapa? Untuk apa? Ini pun banyak orang buat translation yang tersilap. Terjemahan tersilap. Jadi sebenarnya apa yang akan menjadikan kita sangat bersemangat supaya dia sentiasa, saya ada pasang satu lagu kan dekat lagu apa tu, Emisearch ya, demi cintaku padamu. Lagu tu kan, kemanapun kau kan ku bawa, ke hujung dunia, ke bintang kejora. Sebab itulah, sebab anda tahu tak, yang menolak, kalau anda tanya saya, yang menolak saya adalah kasih sayang saya. Kasih sayang saya. Yang menjadikan saya tidak pernah mengaku kalah. Yang menjadikan saya sentiasa bersemangat dalam hidup. Kerana kasih sayang saya pada mak, ibu bapa saya. Kerana kasih sayang kepada adik-beradik saya. Kerana kasih sayang saya kepada isteri saya, anak-anak saya, kawan-kawan saya. Jadi tu lagu dia, tajuk dia macam tu. Kenapa saya, kalau orang lain tak tahulah, ni saya. Kenapa? Kerana lagu tu, demi cintaku padamu. Kerana kasih sayang saya kepada mak saya, ayah saya, adik-beradik saya. Jadi saya buat ni dengan izin Allah untuk mereka. Saya buat ni supaya saya ini menyenangkan hati mereka. Walaupun ibu bapa saya dah tak ada, tetapi saya tetap melakukan apa harapan dia. Waktu dia dulu melahirkan saya, macam kita dengan anak-anak kita sekarang, kita penuh harapan supaya dia jadi yang terbaik, supaya dia, anak kita ni yang ada sekarang ni, menjadi anak yang terbaik. Hebat anak kita ini, kita bangga dengan anak kita, punya semua yang baik. Jadi kita buat juga untuk adik-beradik kita,
abang kita, kakak kita, adik-adik kita, saudara mara kita, kawan-kawan kita. Sebab kita tak akan sanggup tengok kesusahan kepada orang lain. Kita mesti duduk dalam satu kategori. Hidup kita ni, saya dah bagi tahu dah, kita perlu berkorban untuk sesiapa saja, terutama keluarga kita, adik-beradik kita. Mana mungkin kita sanggup tengok adik-beradik kita susah? Mana mungkin kita sanggup tengok ibu dan ayah kita susah? Isteri kita susah. Kalau dia bagi pilih pun, kalau anda tanyalah orang yang baik, katalah anda hari ni pilih 10 orang. Hari ni dengar sikit, hari ni dengar ceramah saya hari ni, anda tengok. Senaraikan 10 orang yang anda paling sayang dalam hidup anda. Cuba anda senaraikan sekarang. Anda senaraikan 10 orang yang anda paling sayang dalam hidup anda. Senaraikan nama-nama mereka tu. Yang boleh menyanyi lagu Demi Cintaku Padamu tu. Demi cintaku padamu, kemana pun kau akan ku bawa, ke hujung dunia, ke Johor pun aku tak kisah punya. Jadi kalau anda senaraikan 10 orang, nombor 1, ingat yang ni semua keluarga lah. Maksudnya kita ada orang cikgu, saya paling sayang saya Rasulullah, betul lah. Itu kita masuk, itu bab lain kan. Hari ni bab bisnes. Bab bisnes ni ada dia bermula daripada datuk nenek kita. Tu. Okey, anda cuba senaraikan sekarang 10 orang yang paling anda sayang. Anda senaraikan, kalau ada kertas tulis kat situ. 10 orang yang paling anda sayang. Okey, katalah saya buat soalan dia begini. Anda kena pilih salah seorang daripada 10 yang anda sayang tu meninggal hari ni. Kata sesuatu kan, tapi dia bagi syarat, anda boleh pilih. Tapi memang ada orang apa daripada 10 tu dia kena meninggal hari ni. Ini salah satu training saya bagi tahu kepada anda. Okey, anda pilih siapa? Anda pilihlah 10 nama tadi, anda pilih seorang. Maksudnya tolak dia, buang dia, tinggal 9. Anda buang dia, tinggal 9. Anda pilih. Kemudian lepas anda pilih 9 tu, saya bagi tahu kepada anda pilih lagi seorang. Meninggal juga, supaya tinggal bakinya 8. Sebab kita semua akan meninggal kan. Okey, kita anggapkan siapa yang anda pilih situ 8. Anda akan pilih salah satu. Cikgu, boleh tak saya tak mau pilih? Tak boleh, anda kena pilih seorang juga. Mesti kena, hari ni dia nyawa dia sampai hari ni 8. Anda pun dengan berat hatinya pilih kan. Anda tak akan boleh pilih, mesti salah seorang anda pilih. Mesti anda tak akan dapat kasih sayang semua kan. Maksud saya tadi, akan anda buang juga seorang, tinggal lagi 8. Akan aku buang lagi seorang, tinggal lagi 7. Anda buang lagi. Anda pilih 7 orang tu, anda buang daripada 7 tu, anda tahu sayang semua. Tapi dalam 7 tu mesti ada anda paling sayang, nombor 2 sayang, nombor 3 sayang. Betul tak? Dan anda akan matikan yang ke-7 itu. Kemudian saya minta lagi anda matikan seorang lagi. 6 orang dah tinggal, cikgu. Inilah 6 orang yang paling saya sayang dalam hidup saya. Tapi anda tak ada boleh jawab apa. Saya cakap anda kena matikan dia hari ini, supaya dia tinggal 5. Anda akan pilih seorang tu 5. Anda matikan seorang lagi, tinggal 4. 11 kali matikan, tinggal 3. Orang yang paling anda sayang tu tinggal 3 lagi. Saat lagi Cikgu Amir akan tanya satu lagi, siapalah dari 3 ni akan aku matikan dia. Kan? 11 kali tinggal 2, tinggal 1. Masa tu anda sebab. Masa tinggal 3 tu, menggelepar dan anda tengok. Siapa dia? Nombor 1 yang paling sayang, nombor 2 yang ketiga. 3 orang ni kena pilih seorang. Dia akan meninggal hari ni. Anda akan pilih siapa? Anda tak boleh kata, cikgu, saya tak mau. Tak boleh. Sistem kita, dia meninggal hari ni. Tinggal lagi 2. Soalan saya, sekarang ni apa perasaan anda sekarang? Apa perasaan anda? Kalau saya tanya secara jujur, anda tinggal 2 orang lagi yang anda sayang. Dan seorang akan meninggal juga hari ni. Dan ada tak rasa sesuatu ke hati anda? Secara jujurnya, kalau benda ni saya dalam motivasi saya, dalam training saya pernah buat ni. Last tinggal 2. Masa tu anda rasa macam mana? Walaupun benda tu cerita dalam training ya, tapi di hati anda tu rasa macam mana sekarang? Dan anda nak tahu apa maksud motivasi saya pagi ni? Bagaimana yang semalam jawapannya, training saya yang pertama tu saya bagi tahu sistem pertahanan dalam diri kita. Untuk kita sukses, kita ada sistem pertahanan. Hal kedua semalam, saya ada bagi tahu kepada anda tindakan kita, bentuk tindakan itu macam mana. Hari ni, apa yang akan menolak supaya kita melakukan tindakan itu? Iaitu
lagu saya tu semalam saya ada bagi tahu ceramah saya hari ni, saya bubuh lagu Demi Cintaku Padamu kan. Demi cintaku padamu. Pada siapa? Kepada ibu bapa kita, kalau suami kita, isteri kita, anak-anak kita. Kita buat untuk siapa? Kita nak buat untuk sukses, dapat hasil sukses tu, adakah kita sendiri yang akan rasa happy? Kita buat untuk siapa? Kalau anda nak jadi jutawan lah ada, untuk apa duit anda berjuta-juta? Untuk anda seorang-seorang? Tak ada apa faedahnya pun. Tapi kalau kita dapat memenuhi harapan mak bapak kita dulu, kita walaupun dia ada ke dia tak ada, dia tetap bermati-matian menghabiskan nyawa dia tanpa dia ada cita-cita dalam hidup dia untuk make sure kita sukses. Anda tanya mak bapak anda sendiri, anda tanya mak bapak masing-masing punya mak bapak, hidup mereka dulu, kalau best-best zaman saya dulu, anda tengok, adakah dia buat tu untuk kepentingan dia? Cuba cek tengok. Ada tak mak bapak kita dulu, dia bekerja bermati-matian tu untuk kepentingan dia? Cuma anda boleh rasa tak? Kalau anda rasa kurang bersemangat nak buat, sekarang hari ni saya ajar anda kena fikir, kalau dulu zaman-zaman saya umur berapa tahun, 50, mak saya dulu bekerja, mak bapak saya, mana ada fikir hal dia. Even makan pun dia bagi kita makan dulu. Beli baju, ada baju raya dulu, dia bagi baju kita dulu, dia tak ada baju pun tak apa. Hidup dia mati siang malam, menghabiskan separuh kehidupan dia, hampir keseluruhan nyawa dia hanya untuk kita. Hanya untuk kita. Ada tak dia fikir nak pakai Mercedes lah, dia dulu nak pakai kereta mewah lah, dia nak kaya? Tak ada. Zaman itu tak ada. Dia hanya bangun pagi, apa ada dekat tangan dia, kita dulu. Ada duit kau, dia utamakan kita dulu. Apa saja pun dia utamakan kita dulu. Dia buat apa? Dia fight apa? Dia buat untuk sukses apa? Mak bapak kita, ayah kita, adik-beradik, ada abang kita yang sanggup sacrifice untuk kita. Bermati-matian, susah hidup dia, terlentang, terguling, terbangun. Semua untuk kita apa? Maksud saya, demi cintaku padamu. Kita hari ni nak sukses, kalau anda merasakan anda weak, anda lemah. Kalau orang yang lemah ni apabila dia ada kepentingan diri. Tapi kalau anda tengok, kalau anda boleh bayangkan, ibu bapa kita, datuk nenek kita dulu, adik-adik abang kita dulu, ada abang yang fight untuk adiknya hidup, ada abang sanggup berkorban untuk adik dia, apa jadi pun untuk kita. Anda cuba tengok bagaimana kekuatan yang dicipta. Dia cipta kekuatan diri baru menciptakan tindakan. Zaman kita buat, kita memikirkan strategi dulu. Kan? Zaman kita ni berbeza dengan orang nak sukses dulu. Zaman sekarang kalau anda tengok, topik saya nombor satu. Nombor satu, pertahanan diri. Belajar nak pertahankan diri, nak sukses. Kedua, lakukan tindakan. Apa jenis tindakan. Kita dah berfikir. Kita boleh berfikir, nak tindak, nak dapat macam ni, apa yang sesuai dengan kita. Oh, yang ni tak sesuai, tak boleh cikgu, nak capai saya. Anda boleh banyak pilihan kita. Banyak pilihan kita. Dah ada tindakan. Hari ni saya ajar anda pula bagaimana anda nak tahu tak, supaya kita tidak mengalah dalam setiap tindakan kita. Key point yang terbaik sekali, anda belajar dengan mak bapak kita. Kehidupan dia setiap hari hanya untuk kita. Tidak ada satu tindakan dia, hasil yang dia dapat tu, dia fikir untuk dia. Even result untuk dia sukses pun, dia tak pernah fikir untuk dia. Dia nak, kalau satu orang dipilih, kita atau dia yang ambil sukses, dia akan, walaupun dia yang berusaha, tapi dia akan tolak kita yang sukses. Anda perasan tak benda ni? Betul tak betul? Ayah kita dulu, dia bermati-matian kerja, dia ada untuk dia, tidak. Kalaulah hasil usaha dia tu, sukses tu, kalau dia kata bagi satu pilihan, nak serah kat dia atau nak bagi kat kita, dia akan berkata, walaupun aku yang berusaha, tapi semua hasil kejayaan aku tu, ambillah dekat anak aku ni. Ambil dekat korang semua. Kenapa dia kuat? Sebab dia tidak pernah berusaha untuk diri dia. Kenapa kita weak? Kenapa kita lemah? Kita buat untuk diri kita. Itu problem. Kita buat untuk kepentingan diri kita, menjadikan kita weak, kita lemah. Maksud saya, kalau anda tengok, saya kata, kenapa tenaga buat sesuatu tu, kasih sayang kita tadi. Saya bubuh lagu Amy Search, Demi Cintaku Padamu, kemanapun kau akan bawa, hujung dunia kah, ke bintang kejora pun, kalau untuk bagi kau sukses, I will do it. Saya akan lakukannya. Apa jadi pun saya tak peduli. Kalau untuk mak saya, bapak saya, datuk nenek, abang-abang saya, adik-beradik saya, anything happen, saya akan bertahan.
Inilah sumber kekuatan yang menjadikan kita tidak pernah rasa give up, kita tak pernah rasa penat, kita tak pernah rasa apa jadi pun. Kenapa cikgu saya weak? Sebab kita buat untuk diri kita. Itu sebab kita mudah dikalahkan. Kita mudah ditewaskan oleh penghalang-penghalang dia. Sebab kita buat untuk kepentingan diri kita. Kita tak ikhlas cuba nak buat untuk orang lain. Orang yang sangat berjuang nyawa untuk kita. Orang banyak mesti ada di sekitar kita. Senaraikan 10 nama yang saya suruh tadi. Bagi anak yang belum dengar video, saya buat tengok dia 10 nama. Matikan seorang-seorang. At the end ada 2 orang. Matikan lagi seorang. Tinggal seorang. Orang-orang inilah yang saya nak bagi tahu kepada anda. Yang anda pilih dia. Kenapa? Kerana kekuatan dalam dia untuk make sure kita sukses. Kenapa pengorbanan orang yang terakhir tadi anda sayang sangat dia? Sebab dia menggadaikan seluruh hidup dia. Cinta dan kasih sayang kita kepada dia itu kenapa? Kerana pengorbanan mereka. Hidup mereka kerana kita. Bergerak mereka kerana kita. Even mereka berhasil pun bagi keutamaan dekat kita. Kita tahu apa pun yang berusaha bermatian mereka apa. Jadi adakah mereka sukses itu mereka nak bagi untuk diri sendiri? Tak ada. Mereka buat untuk make sure kita yang sukses. So, sebab itu saya bagi tahu kepada anda. Rahsia untuk anda bangun, anda jangan tewas dalam apa peduli dalam hidup anda. Jangan fikir bermasalah. Anda nak cerita satu cikgu, saya tak pandai ini. Kalaulah dulu mak bapak kita fikir macam tu, tak bolehlah susah. Saya kata dah, apa perbezaan bapak kita dimotivasi dengan kita dimotivasi? Apa bezanya abang-abang kita masa kita kecil dulu, abang-abang kita berkorban untuk kita. Mereka tak fikir pun strategi. Mereka tak fikir pun kaedah nak sukses macam mana. Mereka tak fikirkan benda-benda semua. Mereka terus bertindak. Walaupun mereka buat benda yang salah, kadang-kadang bergadai nyawa. Mereka buat benda yang salah, kadang-kadang menyakitkan mereka, menyusahkan mereka. Tapi mereka tak fikir. Sebab mereka letak keutamaan tu kita, maka buat saja. Don't care apa benda, asalkan halal mereka belasah saja. Soal sakit, soal jadi, soal rugi, soal terlentang, intang pukang, mereka tak pernah kisahkan. Kita hanya nasib baik. Zaman kita berubah. Nak buat strategi, nak menang pun, nak berjaya pun kita boleh buat perancangan. Duduk di rumah mikir berhari-hari. Bertindak belum lagi. Berfikir je 2 tahun. Buat ni betul ke? Esok ni buat ni betul ke? Kalau bapak kita dulu macam kita fikir, mati ke buluh dah kita. Dia pada fikir apa benda, dia kata hari ni aku terus action, bertindak, melakukan sesuatu. Melakukan saja. Soal result dapat tak dapat, jawapan ni mesti dapat. Tak banyak sikit, mesti berhasil. Tapi kita ada masalah sikit je. Hari ni buat sale produk tak laku, merajuk dah. Kotak kemik, orang hantar barang mai rumah, kotak kemik, kita mengamuk dah. Bergaduh dengan upline, tak puas hati dengan orang ni, merajuk dah. Lembek. Anda kita masuk kelas motivasi. Kita nak masuk kelas motivasi supaya kelas motivasi itu sesuai dengan hati kita yang manja. Sesuai dengan hati kita ni yang lembut. Sesuai hati kita ni yang kuat merajuk. Anda carilah motivator jenis tu kalau ada di dunia ni. Mana ada? Kalau kita sendiri nak sukses, kalau kita fikir diri sendiri untuk sukses, lembek kita. Sebab tu kita mengalah, manja kita. Sebab kita fikir hasil tu untuk kita. Tapi kalau anda memikirkan sukses itu adalah untuk orang yang anda sayang, you will stand up. Orang jenis ini don't care. Dia tak pedulilah masalah dia. Orang mengata ke dia, kalau dia meniaga rugi ke, jatuh, bangun ke, apa peduli. Yang penting, result aku tak dapat juga. Aku just be the best always. Dan ini adalah harapan yang orang sayang pada aku. Sebab tu aku juga sayang kepada mereka. I'll be fight. Saya akan lawan semua untuk mereka. Jadi orang-orang macam ni, ada tak anda fikir dia lembek, kuat merajuk? Bapak kita dulu merajuk tak? Tak ada. Bapak kita dulu memang hero. Bapak kita dulu champion. Always champion. Kita takkan boleh jadi macam dia orang. Tidak akan. Zaman mereka bukan zaman untuk kita jadi jutawan. Tapi mereka fight untuk kita survive. Untuk kita survive saja tahu. Untuk kita be the best, supaya jangan aku susah. Jangan anakku susah, biar aku yang susah. Perasan tak? Kalau bagi 2 pilihan susah tu untuk salah seorang, dia ke aku, dia akan pilih kita supaya senang, dia yang susah. Kalau kegagalan tu, dia berjaya, dipilih. Kalau pilih salah seorang, sedangkan dia yang melakukannya, dia akan pilih sukses kat dia, gagal dekat dia. Positif dekat kita, negatif dekat dia, tidak ada apa. Inilah champion.
Orang-orang macam ni yang anda tengok, no retreat, no surrender, tidak akan mengalah dalam hidup dia. Anything happen. So anda dengar ceramah saya, bukan saya nak mandai-mandai ajar, tidak sama sekali. Saya tengok video diri saya pun jenis mangkuk juga. Bukannya berjaya pun sangat. Tapi saya will never give up. Saya tak akan mengalah. Saya tak akan, sekali dari dulu saya hidup, saya tanam dalam diri saya. Ada dua benda yang anda ingat. Ada dua perkara yang anda kena belajar dalam hidup. Seandainya kita ni selalu gagal dalam hidup, dia ada 3 bahagian. Orang yang biasanya normal, dia boleh melakukan apa yang orang lain buat, itu normal. Dalam kehidupan kita, kalau kita masih boleh melakukan oleh kebanyakan orang boleh buat, itu dipanggil kita ni normal. Itu pun kita dah baik. Tetapi kalau anda nak sukses, lakukan apa yang orang lain tak mampu buat. Lakukan itu. Lakukan apa yang orang lain tak mampu nak buat. Anda akan jadi champion. Jadi jangan peduli soal boleh tak boleh. Kalau persyaratan untuk sukses itu harus aku lakukan, just do it. Kalau inilah kaedahnya untuk orang sukses, anda tak perlu fikir dia boleh atau tidak. Anda harus lakukan saja. Lakukan saja, don't care apa jadi dekat orang lain, jangan peduli. Kalau anda rasa lemah, weak, ni buat tak berapa bersemangat, jangan fikir hal-hal tu. Kan saya dah kata dah, untuk kita jadi seorang yang sukses, yang hebat, normal baru kita lakukan apa yang orang ramai boleh buat, itu normal. Apa yang beribu orang boleh buat, aku pun boleh lakukan, itu normal. Tapi kalau anda nak sukses, lakukan apa yang orang lain tak mampu nak buat. So, bila orang lain tak mampu buat tempuh, anda akan diserang. Sebab tu saya ada dalam video saya semalam, pertahanan dalam diri. Supaya orang-orang yang akan menentang anda ni, supaya anda nak membuat sesuatu yang orang lain tak mampu buat, semua orang yang normal tadi akan menyerang anda. Dan anda perlu ada kekuatan dalam diri. Saya tunjuk di 2 video sistem pertahanan diri, melakukannya dalam keadaan macam mana, dan hari ini mengekalkan semangat supaya tidak ada mengalah dalam hidup. Sebab apa? Ingat hari ini punya video. Anda duduk dengar, walaupun mungkin ceramah saya bukan betul pun. Anda bukan saya nak percaya cakap saya, tak. Niat saya ikhlas. Saya sebenarnya suka anda semua. Saya percaya kebolehan masing-masing. Semua orang di Malaysia ni, semua orang yang ada dalam Facebook ni, saya percaya masing-masing punya kehebatan, punya kekuatan. Jangan anda tengok satu orang berjaya tu, anda merendah orang tu hebat. Tidak, sebenarnya kita sama-sama hebat. Cuma kita perlu buang error-error kita tadi. Hal-hal tadi kita kena kenali diri kita ni. Apa yang menolak tu kan topik 3 dari video 1 saya tak padam lagi. Video 2 saya tak padam lagi. Video hari ni pun saya tak padam lagi. 3 ini berkait rapat tapi ikut susunan. Anda fahamkan itu video 1, kemudian fahamkan video 2 dan fahamkan video 3 hari ni. 3 video ini kalau anda tengok betul-betul, anda akan mengenali diri anda siapa. Kenapa orang yang sukses itu sebenarnya hantu dia kat mana? Dia punya kekuatan dalam diri dia ke mana? Kenapa aku sukses tapi tak boleh mencapai? Sebab apa? Anda sendiri boleh jawab. Anda sendiri boleh jawab. Hari ini punya video saya bagi tahu kepada anda. Sikap lemah, sikap kita mengalah tu sebenarnya bila kita faham video hari ini, lagu apa Demi Cintaku Padamu punya tajuk hari ini, untuk kita sukses hari ini, melengung anda nanti, baru kita tahu sebab apa kita gagal, punca di mana kita gagal dalam hidup. Sebenarnya kataan gagal mana ada sebenarnya. Kan dalam video sebelum-sebelum saya kata, gagal tu mana ada. Gagal tu siapa yang cipta perkataan gagal tu? Gagal tu hanya orang yang berhenti tak mau buat, itu yang gagal. Yang duk buat mana dia gagal? Dia belum sukses, belum gagal. Anda yang tengah duk on, jangan duk kata gagal. Mana ada orang gagal? Orang yang gagal ni orang yang stop. Itu orang gagal tu, stop. Selagi anda action, selagi anda bertindak perlahan atau cepat. Yang kita buat training, yang kita buat khusus hanya untuk anda supaya speed tu laju. Anda tengok ceramah esok kan, Volten, kalau Volten dia buat kita ada esok 2 tahun, 3 hari 2 malam esok start. Kan saya kata banyak orang, cikgu kami tak boleh tahan. Sebab apa? Kenapa kita semua ramai-ramai kita tengok dah
Banyak orang duduk dekat Volten, contoh duduk Volten setahun, result dia tak boleh naik. Bukan kita nak kata kita hebat, tak. Bukan maksud kita. Maksudnya kita nak semua orang tu sama-sama. Jangan kita tengok asal berjaya muka tu je, berjaya muka tu je. Adakah orang lain tak boleh sukses? Sebenarnya siapa pun di Volten ni, dalam syarikat lain, anda dengar mungkin syarikat lain pun, anda buat apa, siapa pun anda boleh anda tetap boleh mengatasi orang lain. Tetap ada. Tapi kita dah program dalam kepala. Aku ni teruk. Dia orang hebat sungguh. Dia ni hebat. Mulut kita ni hari-hari orang hebat. Orang ni hebat. Orang ni hebat. Aku ni bila? Aku ni bila soalan dia ni? Aku ni bila? Bukan kata, anda jangan fikir macam tu. Apa yang awal saya kata dah. Nak jadi hebat dalam hidup ni sebenarnya, lakukan apa yang orang lain tak mampu lakukan. Just do it. Anda mesti ada confident apa. Kalau dulu kita punya datuk nenek mak bapak kita dulu fighter macam tu, kita lembek buat apa? Manja nak buat itu tak boleh buat ni. Sebab apa? Kita buat kerana harta. Kita buat kerana apa keinginan kita. Orang dulu buat untuk kerana kita. Ayah kita dulu buat kerana kita. Kita buat kerana kita. Itu masalah dia. Mak bapak kita dulu fight untuk kita. Kita pula fight untuk kita. Dua-dua ni menang kat kita. Mak kita korban pun dapat kat kita. Kita buat pun dapat kat kita. Sebab tu kita fail. Cuba buat untuk anak-anak kita. Fight dia. Buktikan aku satu hari supaya anakku tengok. Seteruk-teruk ayah pun tak mengaji tinggi pun, bodoh pun, teruk mak duduk dengan, walaupun mak dah berumur, mak tetap cipta kejayaan. Tengok apa mak buat. Kau orang kerja duduk main game hari-hari. Hari-hari duduk tekan button main game. Hari-hari susah sikit kalau lembek. Bagi anak kita tu faham. Satu hari dia akan faham. Dia tak faham. Bila kita tak ada esok dia akan faham. Kita tak ada esok dia akan tengok apa yang kita buat. Zaman samalah dalam kehidupan kita. Bila kita berkawan semua orang buruk, tapi bila orang tu mati, baik. Kita bercakap baik dia dulu. Kan? Sama anak kita juga. Maksud kita ada, dia bukan heran pun. Dia tahu, Pak Ayah nak handphone ada. Ayah nak itu dah. Mak nak tu. Bila kita tak ada, so dia tahu. Baru dia kenang kita tengok. Susahnya mak bapak dia. Berentak, bergadang nyawa. Nak bagi dia survive. Untuk jayakan dia. Dia tak sedar lagi. Tapi bila kita tak ada esok, dia tahu apa yang kita lakukan ni untuk mereka. Kita nak apa? Duit, nak makan apa pun kita makan dah. Nak apa pun insyaAllah kita boleh dapat. Tapi kita buat ni untuk mereka. Bermati-matian tau. Bukan bergadang nyawa tau. Jadi kita fighter yang bagus tak? Kenapa kita takut lembek? Mengapa kita takut kalah? Orang yang takut kalah ni sebab kepentingan tu untuk diri dia sendiri. Dia nak berhasil tu untuk diri dia. Sebab tu dia mula give up. Tapi kalau kita buat untuk anak-anak kita, keluarga kita, kawan-kawan kita, saudara mara kita yang susah, kita fight untuk mereka. Kadang-kadang mereka tak ada kemampuan, tapi Allah bagi kemampuan dekat kita. Maka kita buat hasil tu, kita bagi kat mereka, kita puas hati. Itulah menjadikan kita tak pernah give up. Kita tak pernah lemah. Kita tak pernah takut kalah. Kita tak pernah takut rugi. Kita tak pernah takut siapa saja, apa saja. Sebab dalam hati kita ingat ayat saya. Kalau anda rasa anda boleh melakukan, banyak orang lakukan, itu baru normal. Tapi kalau anda real nak sukses, don't care. Apa yang perlu aku lakukan, perlu aku belajar, perlu aku bertindak, perlu aku lakukan, just do it. Soal result, hasil semua kerja Allah Ta'ala, serah diri terus. Semoga benda ini semua bagi anda semangat. Dan saya harap, ini untuk saya sendiri sebenarnya. Ceramah ini untuk saya. Tapi, anda share. Dan saya mendoakan anda semua sukses. Anda semua adalah kawan-kawan baik saya. Dan saya memang percaya anda semua boleh lakukan. Tak kisahlah anda duduk company mana. Cikgu, saya bukan Volten. Tak kisah, rezeki ni Allah yang bagi. Buatlah yang terbaik. Ubahlah diri kita. Jadi kita banyak memikirkan hal orang lain. Kejayaan kita, hal orang lain. Itulah menjadikan kekuatan semangat. Jangan memikirkan untuk kepentingan diri kita. Menjadikan kita lembek. Segala tindakan kita pilih untuk orang lain dulu. Make sure orang lain sukses. Hujung-hujung barulah kita fikir pasal diri kita. Dan ini akan mengekalkan kita sentiasa bersemangat dan kita tidak akan mengalah dalam hidup. Dan anda akan merasakan, anda akan mengenal diri anda bahawa anda boleh melakukan lebih dahsyat daripada apa yang pernah anda fikirkan pada malam ini atau pada hari ini. Dan saya harap benda ini amat penting anda tengok. Dan anda tengok, saya dulu pun pernah dapat dalam situasi macam ni. Kalau anda, mungkin kawan-kawan saya kenal saya macam mana dulu. Nak cerita bersegan kan. Tapi Alhamdulillah, buat apa yang orang lain tak boleh buat.
mengubah segala-galanya dalam hidup. Walaupun semua orang kata tak masuk akal, tapi saya pernah buat 2 kali. Saya pernah buat 2 kali. Dia memang mengubah hidup kita selama-lamanya. Anda akan percaya benda tu. Okey. So, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Good morning, kita pergi sarapan dulu. Okey. Saya harap benda ni kalau salah silap, anda abaikan sajalah video ni. Tapi kalau anda rasa ini okey untuk anda, ambil lah. Anda jangan percaya dengan saya. Saya bukan trainer, saya bukan motivator. Tapi saya tetap percaya anda semua adalah yang terbaik. So kita sama-sama sukses. Okey? So, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jom kita ngopi. Bye bye. Assalamualaikum.